Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan rahmatnya juga kita semua diberikan kesihatan yang baik sehingga kita mampu lagi untuk sama-sama menyertai program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya. InsyaAllah pada malam ni merupakan siri yang ke-160, 19 Januari, hari Rabu. Kita telah memasuki siri yang ke-160. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan semalam, tetamu kita dah pun berada bersama kita daripada Subang Jaya, Subang Mistari Jaya. Sudah pun ada bersama kita. InsyaAllah tuan-tuan pun ada, insyaAllah. Jadi rasanya eloklah kita mulakan terus. Sekarang pun dah pukul 9.41. Program kita mula 9.40. Jadi sama-samalah kita buka program kita malam ni sekali lagi dengan sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan semalam, tetamu kita pada malam ni, tetamu atau guru kita atau khalifah kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faris bin Syafari yang berada di Selangor ataupun di Subang Jaya, Selangor, Subang Bestari. Subang Bestari ke Subang Jaya? Subang Bestari. Oh, Subang Bestari. Alhamdulillah. Lupa lah, cepat sangat lupa ni. Ada bersama kita dah menyahut dah. Alhamdulillah, insyaAllah. Ustaz Muhammad Faris pun dah biasa sekali bersama-sama kita sebelum ni pada tahun 2021 yang lepas. Ni adalah kali kedua menjadi guru kita pada malam ni, alhamdulillah. Jadi Ustaz pun dah biasa dengan program ni dan tuan-tuan lagilah biasa dengan program ni. Jadi insyaAllah kita tak usah cerita panjang, kita nak mula terus insyaAllah. Seperti mana biasa kita akan baca 2 muka surah Al-Quran setiap malam, di mana setiap malam kita sambung bacaan yang sebelumnya, malam sebelumnya. Iaitu kemarin kita berhenti pada surah Toha ayat 125. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan sambung surah Toha lagi ayat 126 sampai selesai surah Toha itu ayat 135. Dan seterusnya kita akan mulakan surah yang baru, surah yang ke-21 iaitu surah Al-Anbiya. Jadi kita akan membaca ayat 1 sampai 10 surah Al-Anbiya. Semuanya kita akan baca dalam mushaf Al-Quran kita muka surat 321 dan juga 322. Jadi tuan-tuan boleh buka Al-Quran muka surat 321 dan 322.
akan ada surah Toha, penutup pada surah Toha dan pembukaan pada surah Al-Anbiya, insyaAllah. Lepas tu, insyaAllah Ustaz akan terus memberikan tazkirah kepada kita untuk sama-sama kita dapat ilmu pada malam ni sebelum kita berehat. Jadi, selepas tu insyaAllah saya akan buka kepada interaksi untuk tuan-tuan bersembang dengan Ustaz kita, insyaAllah. Jadi, kalau tuan-tuan dah bersedia, dah ada Al-Quran bersama, bolehlah buka Al-Quran ke surat 321 dan 322. Bagi yang ada di luar, bolehlah tengok pada skrin. InsyaAllah saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faris bin Safari untuk meneruskan program dinasti Al-Quran kita pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Kita sambung seperti mana yang diberitahu tadi, kita sambung surah Toha muka surat 321 ayat yang ke-126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا
فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Sadaqallahul Azim. Selesai surah Taha, kita sambung muka surat yang seterusnya 322 surah Al-Anbiya, bermula dengan ayat yang pertama sehingga ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat membaca dua muka surat pada malam ini, iaitu dua surah penghujung surah Taha dan juga permulaan bagi surah Al-Anbiya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan moga-moga ia merupakan salah satu asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan serta orang-orang yang mengikut langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sedikit perkongsian pada malam ini, insya-Allah moga-moga ada manfaatnya. Sedar tak sedar kita pun sekarang dah berada, malam ini adalah malam yang ke-17 Jamadil Akhir dan tak lama lagi akan masuk ke bulan Rejab, kemudian masuk ke bulan Syakban, kemudian masuk bulan Ramadan. Sekejap je kita rasa. Lagi berapa, 2 bulan lebih lagi yang nak masuk ke bulan Ramadan. Jadi sempena nak masuk ke bulan yang selepas Jamadil Akhir ni, bulan apa? Bulan Rejab. Selepas bulan Jamadil Akhir ni masuk ke bulan Rejab. Selalunya kalau kat sekolah pun bila kita tanya budak-budak, okey, hari ni berapa hari bulan? 19 hari bulan 1 Ustaz. Berapa? Bulan Islam berapa hari bulan? Tak, nama semua, tak tahu. Jadi bulan Islam ni kalau kita tak ingat, susahlah. Selalunya kalau bulan Islam ni, kita selalu ingatnya bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Yang itu kita ingat, hari ni berapa Ramadan? Hari ni berapa Syawal? Hari ni 15 Ramadan, oh ada 15 hari lagi nak puasa. Selalu Ropi tu lah, budak sekolah pun Ropi tu. Bulan Ramadan dia ingat, okey hari ni puasa yang kelima. Hari ni raya kelima, itu dia ingat. Tapi bulan-bulan yang lain tu, haram. Wallahualam. Okey, jadi
InsyaAllah pada malam ni sedikitlah perkongsian tentang bulan yang kita akan masuk, iaitu bulan Rajab. Okay. Selalu kalau kita jemput ustaz-ustaz, selalu kita dengar. Jadi saya ulang je. Saya ulang kembali sebab kita ni kadang-kadang tahun lepas kita dah ulang, tahun ni kita lupa balik. Lepas tu nanti kita dah ingat, lepas tu kita lupa balik. Walhal hari ni saya ulang tentang bulan Rajab, nanti lupa balik. Itulah kita sifatnya manusia, fitrah manusia. Tak kekal ingatannya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi kita saling ingat mengingat. InsyaAllah. Baiklah. Bulan Rajab ni bulan apa? Bulan Rajab ni merupakan satu bulan yang mulia dan ia termasuk dalam bulan-bulan haram. Bulan Rajab ni termasuk dalam bulan-bulan haram sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tambahan pula Allah juga berfirman berkaitan dengan bulan haram dalam surah At-Taubah. Ada diceritakan dalam surah At-Taubah tentang bulan-bulan haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maksud ayatnya apa? Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12. Sama dengan bulan Masihi. Ada 12 juga. Bulan Hijri pun ada 12. Yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan. Dia kata, di antaranya ada 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam surah At-Taubah menceritakan ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram tu? Di antara 4 bulan haram tu, saya semua dah maklum. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Antara tu bulan-bulan haram. Juga disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Bakr radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan haram, iaitu 3 daripadanya mengikut turutan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan keempat adalah Rajab, terletak di antara Jamadil Akhir dan juga Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 4054. Baik. Ni antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni apa? Bulan yang dihormati. Bulan yang dihormati, bulan yang suci. Ya, bulan yang suci, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan Allah. Baik. Itu antara dalil yang menceritakan adanya bulan haram yang dikategorikan sebanyak 4 bulan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Jadi sebab tu menceritakan bulan Rajab ni dia kategorinya dalam bulan haram. Jadi antara kelebihan, selalunya kita kalau kita nak tahu sesuatu, kita nak tahulah apa lebihnya orang ni. Apa lebihnya bulan ni.
Kita nak tahu kan apa kelebihannya bulan Ramadan. Kita mesti nak tahu kelebihan bulan Ramadan. Bulan Syawal, apa kelebihan bulan Syawal? Bulan Rejab, ada kelebihan bulan Rejab. Baik. Kelebihan bulan-bulan haram, seperti bulan yang saya sebutkan tadilah, bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Dalam bulan Rejab pun ada kelebihan dia. Sebelum kita tengok apa kelebihan dia, kita tengok dulu apa itu Rejab. Rejab bermaksud membesarkan atau mengagungkan. Selain itu, ia dinamakan bulan Rejab kerana mereka mengagungkan bulan ini ketika zaman jahiliyah dengan meninggalkan peperangan padanya. Dalam bulan Rejab ni pada zaman jahiliyah, orang meninggalkan peperangan dalam bulan Rejab. Perkataan jamak bagi Rejab iaitu Arjab. Dan jika digabungkan Rejab dan Sya'ban dinamakan sebagai Rajaban. Sebab itu Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa yang selalu diamalkanlah bila kita masuk bulan Rejab, bila masuk bulan Sya'ban, bila masuk bulan Ramadan. Antara doa yang selalu kita dengar imam baca itulah, ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Di samping itu, Rejab merupakan bulan ke-7 daripada tahun Hijri dan ia merupakan antara bulan haram yang diharamkan peperangan. Bulan haram yang diharamkan peperangan ataupun pembunuhan padanya. Bulan ini datang selepas daripada Jamadil Akhir dan selepas bulan Rejab adalah bulan Sya'ban. Itu secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan Rejab. Kenapa Rejab dikategorikan dalam bulan haram? Apa yang tak boleh buat dalam bulan haram? Baik. Bila kita masuk dalam bulan Rejab ni, ramai yang melakukan amalan-amalan seperti berpuasa sunat. Selalunya bila masuk Rejab, Sya'ban, selalunya ada di antara kita yang mengamalkan ibadah puasa sunat. Okey, dalam hal ini ada okey, kita tengok adalah hal ini hukum puasa 3 bulan secara berterusan. Okey, hukum berpuasa 3 bulan secara berterusan. Saya merujuk kepada fatwa Mu'assirah muka surat 279 dalam masalah puasa 3 bulan secara berterusan, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Syekh Atiyah Saqar berpendapat bahawa berpuasa penuh pada bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan tidak ada dalil yang menghalangnya. Tambahan pula, Syekh Yusuf Qardawi juga mengatakan bahawa perbuatan tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan juga para tabi'in. Walau bagaimanapun, kami juga telah diberitahu oleh guru kami Fadilah Al-Syekh Al-Alamah Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah bahawa puasa 3 bulan berturut-turut iaitu puasa penuh pada bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan diamalkan oleh para salihin dan tidak bercanggah selama mana dia mampu untuk melakukannya dengan tidak beriktikad bahawa ia adalah sunnah. Jangan kita kata ini sunnah Nabi ni, Nabi buat ni. Nabi tak buat, para sahabat tak buat, para tabi'in tak buat, tapi para salihin, orang-orang soleh buat. Jadi jangan kita iktikad bahawa puasa ni adalah sunnah. Tak, dia boleh dilakukan tapi bukan sunnah. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh mengatakan bahawa orang yang tidak berpuasa itu tidak beramal dengan sunnah. Ingat ya, puasa 3 bulan secara berturut-turut, kalau mengikut fatwa Mu'assirah 279, dia kata puasa ni tak salah, tidak ada dalil yang menghalangnya, maka boleh puasa dalam masalah. Tapi jangan kita iktikad bahawa puasa sunat ini, puasa sunat bulan Rejab, Sya'ban, bulan Rejab, bulan Sya'ban itu adalah sunnah. Tidak, ya.
Amalan yang digalakkan dalam bulan Rejab. Antara amalan-amalan yang digalakkan dalam bulan Rejab. Antara amalan yang digalakkan dalam bulan Rejab, yang pertama berpuasa, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan solat sunat, banyakkan kepada melakukan ibadah. Sebab dia bulan suci, bulan yang dihormati, bulan yang haram berperang, haram pembunuhan. Jadi apa eloknya? Kita buatlah perkara-perkara yang elok seperti yang kita buat pada malam ni. Alhamdulillah, teruskan. Semoga pihak pengurusan program ni dapat meneruskan program ni untuk yang seterusnya, sehinggalah bila-bila pun tak ada masalah. Program yang baik untuk kita sama-sama membaca Al-Quran secara talaqi, sama-sama berkongsi ilmu kan. Jadi program ini program yang baik. Walaupun kita tak dapat nak bertentang mata face to face, tapi kita dapat face to face melalui alam maya pun alhamdulillah, syukur. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang elok kita amalkan, tambah-tambah nak masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban ni kita dah amalkan sebelum masuk bulan Rejab. Maka kita teruskan. Jangan kita hold sebab bulan Rejab ni masing-masing nak buat ibadah sendiri. Tak, biar kita buat ibadah secara berkumpulan, amal ijtima'i, amal jama'i, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan beramal secara berkumpulan tu insya-Allah ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beramal seorang-seorang, takut kita ke laut. Lalu je kalau kita amal seorang-seorang ni, kita lebih ke laut, bukan kita fokus. Tak, jaranglah. Saya sendiri pun kalau saya amal seorang-seorang, hari ni buat, besok tak buat lah. Lusa buat, lepas tu tak buat. Macam tu lah kalau amal seorang-seorang. Tapi kalau amalnya secara berkumpulan, insya-Allah dia akan istiqamah. Jadi dalam kita nak menyambut kehadiran bulan Rejab ni, sama-samalah kita bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Bagi yang nak melakukan ibadah puasa Isnin Khamis, teruskan. Yang tak ada masalah, tiada halangan nak buat puasa Isnin Khamis ke, nak buat puasa selang-selang ke, ataupun nak buat puasa direct daripada bulan Rejab, Sya'ban, nak sambung Ramadan, nak buat pun tak ada masalah. Tiada halangan, tiada paksaan. Nak buat silakan, ahlan wa sahlan. Cuma jangan i'tikad bahawa amalan yang berpuasa tu 3 bulan serentak tu adalah sunnah. Tidak, ya. Bukan sunnah. Dia merupakan amalan yang tidak ada halangan untuk kita buat. Nak buat, silakan buat, ya. Untuk kita ambil keberkatan amalan dalam bulan Rejab. Salah satu amalan dalam bulan Rejab tadi saya sebut adalah berpuasa. Dia tak kata pun puasa sebulan ke, puasa seminggu ke, selang-selang ke. Dia berpuasa. Jadi nak buat ikut tahap kemampuan masing-masing. Tadi yang saya kata, ikut tahap kemampuan masing-masing. Kalau mampu seminggu direct, buat direct. Sebab apa? Pada ni kita merupakan bulan Rejab dengan Sya'ban ni adalah merupakan bulan persediaan untuk kita masuk bulan Ramadan. Bulan persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang kita dah wajib lah puasa sebulan. Tapi bulan Rejab, bulan Sya'ban, kita melatih diri kita, melatih kita punya badan, melatih kita punya mental untuk bersedia. Bersedia, taklah kita masuk bulan Ramadan terkejut perut kita. Tu yang bila bulan Rejab, bulan Sya'ban tak amalkan berpuasa. Bila masuk bulan Ramadan tu yang Ramadan pertama tu ada gastrik lah, apalah macam-macam. Sebab dia tak latih dia punya tubuh badan, tak bersedia dengan fizikal dan juga mental untuk menghadapi puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi silakan bagi tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dah berniat untuk nak buat amalan dalam bulan Rejab, Sya'ban,
silakan, tak ada masalah, tak ada masalah. Tiada halangan. Jadi buatlah amal yang baik, buatlah amal tu, jangan kejar kepada amal yang banyak, tapi buatlah amal yang mampu untuk kita lakukan supaya kita mampu istiqamah. Kadang-kadang kita kejar melakukan amal yang banyak, tapi kita tak dapat melakukan secara istiqamah. Saya pesan untuk diri saya sendiri, kita lakukanlah ibadah tu mengikut kemampuan kita dan kita mampu istiqamah dengan amal yang kita buat. Kalau mampu berpuasa seminggu 2 kali, lakukanlah seminggu 2 kali. Yang penting kita mampu istiqamah. Kalau mampu bersedekah seminggu sekali, silakan. Sedekahlah seminggu sekali asalkan kita mampu istiqamah. Kalau mampu kita baca Quran 1 ayat 1 hari, silakan baca Quran 1 ayat 1 hari asalkan kita mampu istiqamah, kita mampu buat secara berterusan. Yang kita buat banyak, lepas tu kita tak buat dah. Yang itu yang selalu berlaku, terutamanya banyaklah, bukan saya je sebut, banyaklah ya, ustaz-ustaz sebut ya, lalu berlaku macam ni lah. Bila masuk bulan-bulan yang mulia ni, masuk bulan Rejab, Syakban, Ramadan ni, semua pakat berpuluh-puluh nak buat amal ibadah. Masuk je bulan Syawal, bulan lain-lain tak ada amal ibadah. Maka sia-sia sahajalah kita punya madrasah dalam 3 bulan ni, Rejab, Syakban, Ramadan ni, sia-sia sajalah latihan kita, tapi kita tidak amalkan dalam bulan seterusnya. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan tentang bulan Rejab ini sedikit sebanyak refresh kembali apa Rejab ni, kenapa Rejab ni dikatakan bulan haram, apa istimewanya bulan Rejab, apa antara amalan-amalan dalam bulan Rejab. Itu tujuan yang saya ingin kongsikan, supaya sama-sama kita mengingat. Kadang-kadang kalau saya tak cakap pun, ya, kalau tak ada program macam ni, saya sendiri pun tak ingat kan. Jadi bila ada program sebegini, jadi saya akan ulang kaji semula, sebab kita nak berkongsi dengan orang. Bila kita nak berkongsi dengan orang, kita mesti ulang kaji dulu kan. Kita mana boleh main terjah je kan, kena ulang kaji dulu barulah kita cakap dengan orang kan. Baiklah, insyaAllah moga-moga ada manfaat. Teruskan istiqamah dalam melakukan apa sahaja amalan, mudah-mudahan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dulu di sini, saya berhenti dulu di sini. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah tanya. InsyaAllah saya, kalau soalan tu kena, saya boleh jawab. Kalau soalan tu tak kena, saya tak jawab. Terima kasih. Saya minta maaf terlebih dan terkurang. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Abdul Rahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Faris Safari yang sudi sekali lagi menjadi guru kita, memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada kita untuk kita ikut bersama, dan seterusnya memberikan tazkirah ilmu kepada kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dapat baca lagi 2 muka surah Al-Quran, kali ini mengikuti bacaan Ustaz Muhammad Faris. Alhamdulillah Ustaz baca dengan tenang dan kita dapat ikut dengan baik, insya-Allah. Seterusnya tazkirah yang disampaikan tadi pada malam ni adalah Ustaz sebut tadi, nak refresh tadi mengenai pengetahuan kita mengenai bulan Rejab yang bakal sampai, insya-Allah. Hari ini 16 Jamadil Akhir, dan dalam 2 minggu lagi kita akan masuk kepada bulan haram, iaitu bulan Rejab dan Syakban, insya-Allah. Jadi tentang kelebihan
bulan Rejab, dan juga amal-amal yang kita boleh lakukan sepanjang bulan Rejab, kerana bulan Rejab dan bulan Sya'ban merupakan bulan-bulan persediaan kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan khususnya kita akan berpuasa wajib sebulan. Jadi begitu juga banyak amal-amal selalu dilakukan dalam bulan Ramadan. Jadi aktif kita beramal dalam bulan Ramadan. Jadi sebagai persediaannya kita boleh mula start daripada bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan seterusnya ke bulan Ramadan. Dan seperti mana Ustaz sebutkan tadi, latihan itu patut diteruskan sehingga ke bulan-bulan yang lainnya. Kerana madrasah Ramadan adalah tujuan untuk kita membiasakan diri, dah biasa betul-betul sampai sebulan kita berpuasa, sebulan kita melakukan pelbagai amal ibadah, dan kita akan sambung di bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan seterusnya, Muharram pada tahun yang baru yang berikutnya, insya-Allah. Jadi itu yang saya dapat daripada apa yang disampaikan tadi, khususnya memperingatkan kita balik, kerana insya-Allah kadang-kadang kita ada perkara yang kita pun tak apa, macam baru dengar, ada yang dah biasa dengar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz bagi tahu tadi kata berpuasa di bulan Rejab, ada orang yang berpuasa sampai sebulan di bulan Rejab, bulan Sya'ban kita sambung lagi pada bulan Ramadan. Tapi boleh kita lakukan, tetapi mengikut kemampuan kita masing-masing. Ustaz kata kalau kita mampu puasa seminggu 2 hari, puasalah seminggu 2 hari, yang penting istiqamah. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran, kalau mampu 1 hari baca 1 muka surat, bacalah 1 muka surat, yang penting istiqamah. Jadi itu cerita dia. Dan semua amalan tu yang puasa, orang berpuasa, kalau kita belum puasa sampai sebulan, bulan Rejab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, mestilah wajib, merupakan bukanlah sunnah, tetapi amal yang kita buat, kita nak buat sendiri, itu pilihan kita sendiri yang pilih. Jangan jadikannya sebagai mengatakannya itu merupakan sunnah. Jadi bukanlah satu kewajipan ataupun sunnah, tetapi merupakan kemahuan kita sendiri. Ini adalah kemahuan kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat menarik apa yang dibincangkan sebagai peringatan kita yang dah mendekati bulan Ramadan, khususnya lagi 2 bulan, tak lama lagi akan sampai Ramadan. Jadi sekarang ni saya nak serah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sembang Ustaz, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dipersilakan untuk bertanya dan berbincang dengan Ustaz Islam. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak jemput siapa? Encik Rizal kita. Saudara Rizal kita. Silakan Rizal. Taman Jawijaya. Ada Rizal. Haji Yaakob. Rizal ada kat mana? Jadi Haji Yaakob dululah kalau macam tu. Ni orang Taman Jawijaya, saya bagi kutipan dulu. Haji Yaakob, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas bacaan doa online Ustaz tadi yang membimbing kami untuk bacaan tadi. Dan saya bukan nak tanya, nak minta penjelasan sikitlah tentang bulan Rejab ni. Jadi dalam Rejab ni bulan yang sangat agung bagi kita lah. Di mana bulan tersebut kita digalakkan untuk berpuasa sunat, sedekah dan membaca Al-Quran. Jadi bagaimana pula bulan-bulan yang lain seperti bulan Safar, yang mana bulan tersebut pun juga baik bagi kita lah, tapi bulan Safar tu mungkin yang Ustaz berjelas sikit lah. Itu saja saya nak tanya. Bulan Safar. Baik, bulan Safar. Ini pun selalu juga orang tanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
baik bulan Safar, apa saja bulan daripada Muharram sampailah bulan yang terakhir Zulkaidah, Zulhijjah, apa saja amalan yang kita lakukan buatlah, tak ada masalah. Cumanya dalam bulan Safar selalunya kita dengar ada cerita tentang mandi Safar, betul tak Haji? Betul tak cerita tentang mandi Safar, betul tak? Tak dengar. Betul. Okey. Lalu kita dengar itu, rasa bulan Safar je ada cerita tentang mandi Safar lah, apalah, macam ada macam keraian lah dalam bulan Safar tu. Itu sebenarnya itu adalah amalan orang dulu-dulu. Bukan amalan apa yang dianjurkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam tak ada pun tentang apa keraian dalam bulan-bulan seperti kata bulan Safar tadi. Bulan Safar ke bulan apa sahaja bulan sekalipun, ya, kita buatlah amal kebaikan, tak ada masalah. Pada apa hemat saya lah, pada hemat saya tak ada nak kata bulan tu bulan yang tak elok ke, bulan apa ke, itu semua pendapat orang tua-tua dahulu tentang bulan Safar. Tak ada pun nak kata bulan Safar ni bulan yang sial ke, bulan apa ke untuk buang sial, kena mandi ke apa ke, tak ada. Itu sebab apa? Itu adalah kepercayaan khurafat, kepercayaan tahyul, yang kepercayaan itu dilarang dalam Islam. Itu kepercayaan orang dulu-dulu lah. Orang dulu-dulu, tok moyang dulu-dulu dia orang ada macam bulan, kalau nak kahwin kena kahwin bulan dalam bulan Islamnya 14, 13, 14, 15. Itu orang dulu-dulu punya tanggapan. Tak boleh kahwin bulan apa, bulan turun, tak boleh kahwin bulan bulan separuh, apa macam-macam lah. Itu adalah amalan orang dulu dan tidak ada dalam agama Islam, tak ada tentang apa bulan sekian-sekian kena macam ni, bulan sekian-sekian macam ni, tak ada. Apa sahaja bulan daripada bulan Muharram sampailah ke bulan yang terakhir, bulan Zulhijjah, buatlah amalan macam saya cakap tadi, apa-apa sahaja amalan. Jangan khususkan jangan kita khususkan amalan itu hanya untuk 1, 2, 3 bulan saja. Sebab apa? Ni pun selalu kalau kita dengar ceramah, jangan kita jadi hamba kepada 1 bulan saja. Jangan kita jadi hamba kepada 1 bulan saja. Saya tak ingat dia punya ni. Jadilah amalan-amalan kita tu biar berterusan. Bulan-bulan tak kira lah Safar ke, bulan apa saja bulan lah. Buat sahaja apa amalan yang baik. Amalan-amalan yang rasa macam pelik je, kena apa jamu ke, kena apa ke, yang itu seeloknya kita tinggalkan. Sebab itu adalah amalan yang tidak pernah ada dalam agama Islam sebenarnya. Cuma direka cipta oleh kepercayaan orang-orang terdahulu. Harap menjawablah apa yang Tuan Haji tanya pada saya tadi. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruhlah dengan amalan bulan Safar ni. Terpengaruh dengan amalan bulan Safar. Ada lagi tempat-tempat yang masih melakukan amalan-amalan dalam bulan Safar ni, ada. Tapi sebagai kita sebagai orang yang mengetahui, sebagai seorang yang mengamalkan Al-Quran, sebagai seorang yang solat 5 waktu cukup, seorang yang buat amal ibadah, seeloknya kita jauhilah perkara-perkara yang sebegini. Dan kalau dapat kita nasihatlah, apabila kita nampak satu benda yang pelik, kita berikan nasihat supaya benda ni tidak lagi berlaku. Dan saya khawatir juga kalau benda ni terus berlaku akan melibatkan
generasi-generasi yang akan datang. Dia orang sekarang tengok aja, lepas tu nanti dia orang akan buat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Saudara Hasrul Muhammad Ridwan, Batu Kawan. Gagal nak perkara nak bincang dengan Ustaz, silakan. Hasrul Muhammad Ridwan. Ni kawan Cikgu Bukhari kita. Tak apa, jadi kita bagi kat Puan Hajiah Salbiah dulu. Silakan Puan Hajiah Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mula-mula nak tanya sikit personal. Ustaz orang Perak ke? Naam, ana orang Perak. Perak kat mana tu? Sayung ke? Saya orang Kuala Kangsar. Kuala. Sebab lorat tu lorat orang Perak, orang Sayung macam tu Ya, lah. saya masih mengekalkan lorat Perak walaupun saya belajar 5 tahun setengah di Pulau Pinang. Kemudian saya duduk dah 5 tahun di Selangor. Lorat Perak tu alhamdulillah masih kekal lah. Alhamdulillah. Kira tak mudah lah, tak dibawa arus lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nak sambung persoalan yang diajukan Tuan Haji Yaakob tadi. Tentang mandi safar. Memang betul. Masa dulu-dulu memang ada bila masuk bulan safar ada orang mandi safar, tolak bala. Ya. Jadi muncullah sekarang dah mungkin dah tak ada dah rasanya. Tapi kalau kampung-kampung masih ada. Oh, masih ada. Tapi kalau macam tu dia dah jadi macam khurafat Ustaz. Ya, betul-betul. Itu memang perkara khurafat. Memang sungguh. Kalau dia orang letakkan kepercayaan dengan mandi safar tu untuk menolak bala, itu memang perkara khurafat. Sebab itu kepercayaan yang tak pernah ada dalam agama Islam. Agama Islam tak pernah ada. Tapi kalau macam tu, kenapa tak ada macam ada orang yang menegur perbuatan macam tu? Sebab itulah saya katakan tadi. Kita sebagai orang yang mengamal baca Quran, yang buat amal ibadah, kalau kita nampak benda tu kita harus tegur. Tapi kalau dalam satu kawasan tu takkan mesti ada dalam satu kawasan tu mesti ada orang yang ada ilmu-ilmu tentang agama ni, satu kawasan tu mesti akan ada. Dan dia bertanggungjawab untuk menegur. Walau bagaimanapun kita nak menegur orang ni bukan senang. Nak menegur orang ni ada banyak cara. Nabi pun kata kalau tak mampu tegur dengan bercakap, tak mampu nak tegur dengan cakap ni kan, kalau kita cakap kita balik kena hayun. Tak mampu tegur dengan cakap, kita tegurlah dengan hati. Bagaimana nak tegur dengan hati? Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga orang yang melakukan amalan-amalan sebegini dibukakan pintu hatinya supaya bertaubat dan dapat kembali ke jalan yang benar. Kadang-kadang ialah kalau kita cakap contoh saya generasi muda nak cakap kepada contohlah opah saya nak cakap ni amalan ni tak elok ni yang buat ni, tak ada dalam agama Islam tak buat. Dia orang akan tetap kata yang itu betul sebab dia orang dah amalkan bertahun-tahun, dia orang dah buat perkara tu bertahun-tahun. Kecuali apabila dia orang buat benda tu dan benda tu akan macam mana, dia ada impact ataupun ada kesan sampingan. Contoh dia orang buat benda tu, dia orang akan kena ada something that dapat kesan kepada dia orang, dan mungkin kesan itu adalah petunjuk ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegur bahawa perbuatan itu adalah salah. Bagaimana teguran Allah wallahu alam, kita tak tahu bagaimana teguran Allah.
salah satu yang kita boleh nampak bagaimana teguran yang Allah berikan, contohnya di Selangor. Di Selangor, contohnya di Selangor. Sebelum Selangor macam Shah Alam, susah nak banjir. Susah nak banjir. Jadi sebelum berlakunya banjir, waktu tu ada permohonan supaya masjid dan surau dapat digunakan mengikut komposisi sebenar. Maksudnya bilangan jemaah itu mengikut komposisi sebenar, bukan dihadkan atau bukan ada had dia. Dan selepas saja keluar kenyataan tersebut dan diorang beri maklum balas untuk bermesyuarat, berbincang sama ada boleh ataupun tidak. Selepas daripada itu mungkin Allah bagi teguran kepada kita sebab susah sangat kan nak buka kan. Ya Allah bagi teguran, Allah datangkan satu bencana, iaitu banjir. Dan daripada banjir tersebut, semua orang berkumpul di masjid, semua orang berkumpul di surau untuk mengelak ataupun untuk menyelamatkan diri daripada bencana banjir. Jadi itu merupakan teguran daripada Allah. Sebab apa dia kata masjid nak buka, nak bagi bilangan yang ramai pun susah, lepas tu nak suruh datang masjid pun payah. Itu merupakan teguran daripada Allah. Itu kalau kita ambil hikmah daripada bencana banjir yang berlaku di Shah Alam, itu adalah antara hikmah yang saya nampak. Hikmah yang betul-betul hikmah. Bila masjid dah buka, bila surau dah buka, orang tak datang. Bila masjid, surau buka, tak tutup, orang bising kan. Bila dah buka, ada had pun bising. Jadi Allah turunkan bala, dan dengan bala tersebut, dengan bencana tersebut, semua orang berkumpul di masjid. Bayangkan Shah Alam tu banjir, tapi ada satu kawasan dekat masjid, dekat surau tak naik air. Tempat lain naik air, tapi kat surau, kat masjid tak naik air. Jadi kat mana lagi orang nak kumpul? Situlah orang kumpul. Jadi nampak teguran Allah tu jelas waktu tu. Jadi konsep mandi safar ni, kalau ada orang yang berani untuk menegur, tak kira lah, bukan kena ada title ustaz ataupun ustazah, tak. Saya kata orang yang ada ilmu, orang yang mengamalkan amalan yang baik, mengaji, belajar, pergi kuliah sana, kuliah sini, dan dia ada ilmu tu, maka dia bertanggungjawab untuk menegur. Bagaimana nak menegur? Kalau tak mampu sangat nak tegur dengan percakapan, tegurlah dengan hati. Bagaimana nak tegur dengan hati? Kita doakan untuk orang tu. Doakan untuk orang tu supaya Allah bukakan pintu hati dia untuk tinggalkan perkara tersebut. Memang susah untuk menegur orang, untuk bagi nasihat, tapi kita hanya mampu berdoa. Kalau kita tak mampu cakap dengan mulut, kita doa supaya Allah bukakan hati orang yang mengamalkan perbuatan mandi safar ni, supaya dia dibukakan hati dan meninggalkan perkara-perkara tersebut. Allahu a'lam. Harap menjawab soalan daripada Puan Salbiah Sulaiman. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Saya nak minta Puan Zaitun Osman, Hajar Zaitun Osman kita pula malam ni untuk bersembang. Untuk bersembang, Ustaz silakan Hajar Zaitun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya tadi kata orang Kuala Kangsar kat mana tu? Kuala Kangsar. Ya? Kata orang Kuala Kangsar kat mana? Oh, Kuala Kangsar dekat mana? Kuala Kangsar dekat mana? Saya duduk Taman Jerelun, jalan nak ke Manung. Sebab suami orang Kuala Kangsar juga. Orang Kuala Kangsar kat mana? Kat Cantik. Oh, Kati. Tak, okey, tak jauh tu Kati. Ustaz, sekarang ni Ya. dulu rajin jugalah bukan sunat ni. Sekarang ni jadi
Terkurang. Pasal apa Ustaz? Jadi lemau kan. Aduh, pasal apa lah? Allah Rabbi ya Karim. Oh, Karim. Itu yang saya kata daripada awal tu. Dulu Tapi satu Ustaz, Ya. faktor dia kesihatan lah satu tu. Cuba-cuba jugalah, tapi cuba-cuba Ya. jugalah. Ha. Tapi tak mahulah kan, sampai duk tinggal selalu kan. Iyalah. Ha. Puasa sunat je lah ya. Ya, sunat halal insyaAllah. Faktor kesihatan lah. Memang faktor kesihatan tu memang nilai sukar sikit lah untuk kita. Kita dah kena hadapi lah faktor kesihatan ni kan. Kadang-kadang kita tak sihat kan. Nak puasa payah. Jadi terima kasih Pak Zaitun untuk persoalan. Baik, untuk amalan-amalan puasa sunat tadi, apa dulu rajin, sekarang payah sebab faktor kesihatan. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah sebab kita pun tak mampu nak sihat. Jadi kita nak berpuasa tu pun agak sukar dan mengganggu. Kadang-kadang kalau kita puasa dah separuh hari, lepas tu tak sedap badan lah ataupun kena makan ubat macam tu kan. Jadi macam saya cakap tadi, ikut kemampuan. Bagaimana nak ikut kemampuan? Macam ni lah. Cuba try and test. Macam ni. Okey, contoh sakit tu perlu makan ubat setiap 4 jam ataupun setiap 6 jam kena makan ubat. Cuba sebelum masuk bulan Ramadan ni, cuba saya kata cuba, jangan paksa, cuba. Sebelum masuk bulan Ramadan ni, cuba jarakkan masa makan ubat ataupun kalau kata 6 jam, cuba jarakkan makan ubat tu waktu lepas sahur, kemudian makan ubat waktu lepas berbuka. Cuba tengok ada kesan tak? Ada kesan sampingan tak? Contoh, ada kesan sampingan tak kalau makan ubat macam tu? Kalau tak ada kesan sampingan, tak apa, teruskan. Ini persediaan nak masuk bulan Ramadan ni. Ya. Bagaimana orang yang ini kita ambil macam sama jugalah. Bagaimana orang yang lelaki, minta maaf ya, bagaimana orang yang merokok, bagaimana bulan puasa dia boleh, bulan tak puasa tak boleh. Jadi kita kena latih macam tu kan, kena latih. Jadi bagaimana nak istiqamah melakukan amalan sunnah itu, perkara yang pertama sekali kita kena mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sebelum masuk bulan Ramadan ni, bulan Rejab, bulan Syaban, dah kena mula dah. Patutnya daripada awal lagi, pada Muharram lagi, kena mula dah. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, nak masuk bulan Ramadan ni, ya Allah, kau pun mudahkanlah aku untuk melakukan ibadah puasa, ataupun kau pun mudahkanlah aku untuk melakukan ibadah-ibadah puasa sunat, walaupun dapat seminggu sekali pun jadi. Kita nak mohon pada Allah. Mohon pada Allah. Memang kita kena makan ubat. Tidak dinafikan, semua penyakit ada ubat. Semua penyakit kena makan ubat. Tapi ubat yang pertama sekali kita perlu buat adalah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas je solat tu, kita tadah tangan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bagi aku kekuatan untuk aku melakukan ibadah puasa sunat. Tak dapat puasa Isnin Khamis pun dapat puasa hari Senin jadi. Untuk kita latih badan kita, untuk kita istiqamah. Bukan tentu kena puasa Isnin Khamis, Isnin Rabu, apa Jumaat. Tak ada. Kalau dapat Isnin itu pun, itu adalah satu nikmat yang Allah bagikan. Sebab apa kita nak mohon supaya kita dapat istiqamah ni, kita kena mohon pada Allah. Kita kena minta pada Allah. Kita tak boleh minta pada makhluk. Minta pada makhluk. Nah. Okey, ni saya buat air. Nanti baca selawat, baca tasbih, minum air ni ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Itu je lah kalau orang kalau
kalau ubat minta daripada makhluk. Kalau minta daripada Allah, insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan saya doakan Puan Zaitun dapat istiqamah melakukan ibadah puasa sunat walaupun dalam keadaan kekangan menghadapi dalam kekangan faktor kesihatan, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Amin. Sekali yang ada dalam ni pada malam ni dipermudahkan urusan untuk melakukan ibadah puasa sunat. Jangan rasa tertekan, tak perlu rasa tertekan. Sebab saya kata tadi bulan Rajab dan Sya'ban merupakan bulan latihan. Jangan rasa tertekan nak puasa sebulan, tak payah. Buatlah sikit. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan. Wallahu a'lam. Harap menjawab daripada Puan Zaitun. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang bertanya dan terima kasih banyak kepada Ustaz yang memberikan jawapan yang memuaskan. Sepasanya hati kita semua, bukan setakat orang yang bertanya, tetapi kami yang mendengar pun rasa puas mendengar jawapan yang diberikan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur dimaklumkan untuk malam esok tetamu kita pula adalah orang dekat dengan saya, rumah saya saja belakang temu dapur, iaitu Ustaz Khairul Haji Khairul Anwar bin Syahidan daripada Taman Jawijaya, imam kami di Sabah, insyaAllah akan bersama-sama pada malam esok. Jadi sebagai penutup pada program kita pada malam ni, biasa jadi saya minta Ustaz untuk baca doa untuk kami, aminkan bersama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran, Ya Allah, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin dan cahaya petunjuk dan rahmat bagi kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ingatkanlah kami, Ya Allah, terhadap apa yang kami telah lupakan dari Al-Quran, Ya Allah. Ajarilah kami, Ya Allah, apa-apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran, Ya Allah. Anugerahilah kami, Ya Allah, kemampuan untuk sentiasa membaca Al-Quran, Ya Allah, sepanjang hari, siang, malam, Ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan akan masuknya bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, Ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan kami, Ya Allah, dalam melakukan amal ibadah, Ya Allah. Baik ibadah yang sedikit maupun banyak, Ya Allah. Engkau kekalkanlah hati kami, Ya Allah. Kau istiqamahkanlah kami, Ya Allah, dalam melakukan apa sahaja ibadah yang baik, yang amal yang saleh, Ya Allah, dalam bulan-bulan yang seterusnya, Ya Allah. Moga-moga dengan berkat doa yang kami mohon pada malam ini, Ya Allah, Engkau permudahkan urusan kami, Ya Allah. Engkau berikanlah kami petunjuk, Ya Allah, untuk kami terus istiqamah dalam melakukan apa sahaja amalan di dunia ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan sekalian yang korang mengikuti program ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok, insyaAllah. Dan jutaan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Muhammad Faris Safari yang tapi sanggup lagi meneruskan bersama kita dengan bersemangat, insyaAllah. Jadi kita sama-sama doakan
supaya Ustaz akan terus cemerlang. Ustaz sedang belajar meneruskan pelajaran lagi, menyambung pelajaran. Semoga Ustaz terus berjaya dalam karier yang diceburi dan dalam pelajaran sehingga mendapat apa yang dihajati. Jadi untuk tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa program kita setakat ini saja untuk malam ni, untuk siri yang 160 pada yang 161. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.